Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini anak-anak? Okay, baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Sirah Darjah 2. Tajuk yang ketiga iaitu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tengok pengenalan dia. Nabi Muhammad insan terpilih. Nabi Muhammad kekasih Allah. Okay, boleh buka kitab muka 15. Kitab sirah masing-masing. Boleh buka muka 15. Okey. Okay, terus Okey, tengok. Di sini kehidupan Nabi Muhammad waktu zaman baginda remaja dan belia dengan zaman dia dewasa lah. Zaman dah besar kan. Okey, tengok. Kehidupan Nabi Muhammad waktu zaman dia belia remaja lah. Okey, siapa yang jaga dia? Okey, bermula dalam jagaan pakciknya. Siapa nama pakciknya? Pandai. Abu Talib. Okey, baginda dia memang banyak berdikari lah. Dia pun dah belajar berdikari. Okey, kemudian Nabi Muhammad ni dia tidak mahu menyusahkan pakciknya yang ramai anak lah. Dia bukan pakcik jaga dia seorang je. Pakcik dia ada anak sendiri, maksudnya sepupu Nabi Muhammad lah. Okey. Apa cabaran yang Nabi Muhammad lalui? Okey, dia terlibat dalam perang. Ketika umur 15 tahun. Bayangkan waktu dia remaja 15 tahun. Kalau budak zaman sekarang tingkatan 3 kan. Dah pergi berperang. Hebatnya cabaran dia tu. Okey, lepas tu dia menggembala kambing di Bani Sa'ad dan Mekah. Okey, kemudian apa lagi cabaran dia? Okey, kemudian dia berkahwin dengan Khadijah lah. Khadijah Khuwailid ketika berumur 25 tahun. Waktu Nabi Muhammad umur 25 tahun. Okey, dia pun berkahwin dengan Khadijah. Okey. Kemudian bawa barang dagangan Khadijah ke Syam ketika berumur 25 tahun. Apa lagi yang berlaku? Waktu tu dia selesaikan peletakan Hajarul Aswad. Ketika berumur 35 tahun. Okey. Kemudian keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya Nabi ni? Memang sangat istimewa pun. Okey, dia ni berakhlak mulia. Lepas tu apa? Jujur, amanah. Sebab tu dia digelar Al-Amin. Sebab dia tak pernah menipu, tak pernah bercakap bohong. Jujur, amanah. Maknanya tak pernah menipu. Okey, lepas tu peribadi dia menarik lah. Pemikiran akal dia yang tajam. Lepas tu dia berkata-kata perkara yang penting je. Macam perkara yang kurang penting dia akan diam lah. Okey, apa yang perlu je. Dia bercakap apa yang perlulah. Okey, kata-kata Sayyidatina Khadijah. Okey, memuliakan tetamu. Lepas tu sangat sabar, membantu perkara kebenaran, membantu orang yang memerlukan, menanggung bebanan orang yang lemah. Sayyidatina Khadijah pun memang sangat membantu Nabi Muhammad. Dia memang paling banyaklah membantu suami dia kan. Okey. Kemudian waktu dia dewasa, apa yang berlaku? Okey, dia dilantiklah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Rasul dan ketua keluarga, sebagai Rasul dan ketua negara lah. Okey, kemudian kehidupan sebagai Nabi dan Rasul. Okey, dia dilantik jadi Nabi dan Rasul bila dia turun ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, kemudian berlaku umur Nabi waktu 40 tahun lah. Waktu 40 tahun lah. Okey, dia dilantik. Okey. Kemudian tengok ni. Ni surah Al-Alaq tadi. Nabi berdakwah selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi jumlah dia 23 tahun dia berdakwah. Lama tu 23 tahun. Okey. Okey, tengok surah Al-Alaq ni. Okey, ikutlah saya sebut. Baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Suratul Alaq. Turunnya surah ni. Okey. Dakwah Nabi terbahagi kepada dua lah. Dakwah secara sembunyi dengan dakwah secara sulit. Okey, dakwah secara sembunyi 3 tahun. Dakwah secara terbuka mula tahun keempat kenabian hingga Nabi wafatlah hingga dia meninggal dunia. Okey. Kemudian intisari dakwah Rasulullah ni. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ni? Okey. Dia suruh kita semua umat Islam mentauhidkan Allah lah, mengesakan Allah. Percaya Allah satu tunggal, esa. Tiada Allah. Selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Okey. Kita kena percaya yang Allah tu tunggal. Okey, kemudian mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul lah. Kita memang kena mengakulah kan. Nabi kita, Nabi terakhir siapa nama? Nabi Muhammad bin Abdullah. Okey, kemudian kita kena beriman lah kepada hari akhirat. Percaya. Kita kena percaya hari akhirat tu akan berlaku. Okey, kemudian menyerahkan urusan kepada Allah. Apa-apa keputusan kita minta pada Allah lah, serah pada Allah. Moga-moga Allah pemudahkan, perkenankan apa yang kita minta. Okey. Kemudian kehidupan sebagai rasul dan ketua keluarga. Memang Nabi Muhammad ni bila jadi ayah, ketua keluarga yang sangat bertanggungjawab. Okey, kemudian dia ada 11 isteri dan 7 orang anak. Akhir berkahwin berumur 25 tahun lah. Siapa nama anak-anak dia? Nama anak Nabi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Isteri Nabi pun ramai. Antaranya Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Ramai isteri dia. Okey. Tanggungjawab Nabi sebagai keluarga memastikan apa? Ahli keluarga taat perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, kita ikutlah. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Kemudian membahagikan masa sebaiknya dengan isterinya. Sering berpuasa jika tiada makan di rumahnya. Membantu isteri-isteri melakukan kerja rumah. Walaupun dia ketua keluarga, ketua negara waktu zaman tu, tapi Nabi tetap membantu ahli keluarga dia. Boleh contohi Nabi kita lah sebagai idola. Kan? Okey, kehidupan Nabi sebagai rasul dan ketua negara yang agung. Memang waktu tu orang sanjung lah. Okey, ketua negara Islam pertama di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Okey, kemudian dilaksanakan Nabi sebagai ketua negara. Okey, waktu tu apa yang berlaku? Bila Nabi Muhammad dan sebagai ketua negara, waktu tu Nabi Muhammad membina masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah. Lepas tu mempersaudarkan kaum Muhajirin dan Ansar, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Okey, kita hendaklah mencontohi akhlak Nabi Muhammad lah. Ada pun dalam firman Allah menyebut suratul Ahzab ni, ayat 21. Mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Okey, artinya apa? Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik, ini hari akhirat.
serta ia boleh menyebut dan memperingati Allah banyak dalam masa susah dan senang. Kita boleh contoh ikut Rasulullah lah. Dia jadi seorang ayah yang baik. Seorang anak pun anak yang baik, jadi anak saudara pun anak saudara yang baik. Kita boleh contohi. Okey. Tengok waktu zaman Nabi ni jadi ketua negara. Okey, masjid pertama yang dibina ialah Masjid Quba nama dia. Baru seterusnya Masjid Nabawi. Okey, kaum Ansar adalah orang Islam yang tinggal menetap penduduk asal Madinah lah. Kaum Muhajirin ni orang yang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah ketika peristiwa hijrah. Ni untuk info awak lah. Okey, boleh faham? Okey, cukuplah sekadar untuk hari ini insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.